Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni dapat kita temu lagi dalam kuliah maghrib ni. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita menyambung pengajian kitab kita Idaman Penuntut Jilid 1. Dan malam ni kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu setelah kita tamatkan pada kuliah yang sebelum ni perkara yang berkaitan dengan sujud sahwi. Malam ni kita masuk kepada tajuk yang berkaitan dengan sembahyang sunat. Di malam ni insya-Allah kita akan belajar sembahyang sunat. Sebelum kita masuk baca kitab ni, tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan amalan sunat ni ada bagi kita untuk beberapa sebab. Dan kebiasaannya amalan-amalan yang besar ni dia ada amalan sunat dia. Kalau sembahyang ada sembahyang sunat. Kalau puasa ada puasa sunat. Kalau zakat, ada sedekah sunat. Kalau haji dan umrah, ada haji dan umrah yang sunat. Kali kedua, kali ketiga. Jadi ini rahmat Allah Ta'ala kepada kita untuk kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat kerana beberapa sebab. Sebab yang pertama, kita nak sembahyang sunat ni kerana orang yang sembahyang sunat ni dia akan dapat menampal kecacatan sembahyang fardu dia. Kita tuan-tuan semua bila kita sembahyang fardu sebagai manusia biasa yang tidak maksum, adalah benda-benda cacat dalam sembahyang kita. Sama ada tak khusyuk ke apa ke yang kita tak sedar. Kalau kita sedar dia batal tu bab lain. Maka dengan sembahyang sunat itu tadi, sembahyang sunat rawatib dan sebagainya itu menampal kecacatan sembahyang fardu yang kita sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sembahyang sunat ni, tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala sayang dan kasih kepada kita. Dalam hadis kursi, Allah Taala sebut, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Sentiasalah hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehinggalah aku sayang dan kasih kepadanya. Maknanya orang yang rajin buat ibadat-ibadat sunat ni, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaratnya kena lepas dululah hak fardu. Bukan sembahyang sunat, fardu tak sembahyang. Itu terbalik kurang habis. Jadi kalau rajin sembahyang sunat, salah satu daripada cara untuk Allah Ta'ala cinta dan kasih kepada kita. Jadi rajin-rajinlah buat sembahyang sunat, puasa sunat dan sebagainya. Yang ketiga, tuan-tuan semua, ibadat sunat ni, sembahyang sunat ni, dia menjanjikan darjat kepada orang yang buat. Kalau tuan-tuan kita sembahyang sunat banyak ni, orang lain sembahyangnya banyak ni sunat, maka tinggi darjat dalam syurga ini bergantung kepada amalan sunat. Sebab amalan fardu semua orang buat. Sebab nak masuk syurga ni kan mesti kena buat amalan fardu. Jadi sembahyang fardu, puasa fardu, orang lain pun buat sama macam kita juga. Jadi yang membezakan darjat seseorang itu dalam syurga tinggi atau tak tinggi, itu bergantung kepada amalan sunat. Jadi kalau rajin buat amalan sunat, tinggilah darjatnya dalam syurga. Kalau tak rajin, rendah. Darjat dalam syurga ni maknanya kedudukan. Ada yang tinggi, lagi tinggi, tak sama. Walaupun sama-sama syurga, tak sama kedudukan. Itulah antara hikmah ataupun faedah kalau kita rajin melakukan amalan-amalan sunat. Dan malam ni insya-Allah kita akan bincangkan sembahyang sunat. Baik, kita bacalah apa yang ditulis oleh pengarang ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Selain daripada sembahyang fardu yang 5, dalam Islam ada lagi beberapa sembahyang
yang disebut sembahyang sunat buat tambahan atas fardu itu. Kerana sebaik-baik ibadat badan selepas iman ialah sembahyang. Tersebut di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ayyul a'mali afdalu, faqala as-salatu liwaqtiha. Artinya orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang lebih afdal? Sabdanya, sembahyang di dalam waktunya. Jadi kalau sudah fardu sembahyang lebih afdal daripada fardu-fardu yang lain, tak dapat tiada sunat-sunatnya lebih afdal daripada sunat-sunat yang lain. Jadi tuan-tuan semua, kalau dah fardu tu, sembahyang fardu tu paling afdal sekali, maknanya sembahyang sunat itulah dalam kategori sunat-sunat tu, sembahyanglah yang paling afdal. Kain ibadat sunat ni banyak. Puasa sunat, sedekah sunat, haji sunat, umrah sunat, baca Quran, zikir, wirid. Jadi semua tu benda tu sunat. Jadi yang kategori sunat ni apa yang paling afdal sekali? Jadi kata dia di sini, mengikut pendapat ulama berdasarkan kepada hadis, sembahyang fardu ibadat paling afdal. Maka dalam kategori yang sunat, sembahyanglah juga dikiaskan kepada itu. Sembahyanglah yang sunat itu yang paling afdal berbanding ibadat-ibadat sunat yang lain. Jadi kalau orang tanya, apakah ibadat sunat yang paling afdal sekali? Iaitu sembahyang. Mengikut hadis inilah, mengikut pendapat ulama di sini. Jadi banyak kan ibadat sunat, sembahyang, sedekah, puasa sunat, baca Quran, zikir, selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni semua ni kategori ibadat-ibadat sunat belaka. Kata ulama dalam ranking ni semua, hak nombor satunya sembahyang sunat. Macam mana tuan-tuan semua? Boleh? Kadang-kadang orang malas sembahyang sunat, rajin buat benda lain, kan? Tak apalah, rajin juga. Cuma kalau kita diberi hak untuk memilih, kita pilihlah yang paling afdal, yang paling baik sekali untuk kita perbanyakkan. Jadi banyakkan sembahyang sunat, siang, malam, pagi, petang. Boleh, waktu boleh tu kita sembahyang. Lepas isyak tu sembahyang terus tuan-tuan semua. Tak dapat dah pahala qiyamul lail. Pahala qiyamul lail ni tuan-tuan semua bukan mesti tuan-tuan sembahyang bangun tengah malam sekarang. Lepas sembahyang isyak tu tuan-tuan sembahyang dah dapat pahala qiyamul lail. Yang bangun tengah malam sekarang nanti itu tahajud. Ada beza antara tahajud dengan qiyamul lail. Tahajud tidur dulu, baru kita bangun dan sembahyang. Tu nama dia tahajud. Sembahyang lepas bangun tidur. Qiyamul lail ni sembahyang malam. Sembahyang malam ni tuan-tuan sembahyang je lepas isyak, tuan-tuan dah dapat pahala qiyamul lail. Tak semestinya sembahyang di hujung malam nanti. Kalau kita jenis payah bangun pagi, tuan-tuan semua, sebelum tidur sembahyang banyak-banyak. Sembahyang 10, 20 rakaat. Tidur dapat pahala qiyamul lail dah. Jadi kadang-kadang bila kita tak faham, duk tunggu nak bangun. Kita pula jenis payah bangun. Bunyi jam loceng, 14 jam loceng, tak bangun-bangun. Kan? Jadi bila macam tu, kita sedar diri kita ni jenis payah nak bangun, sembahyanglah awal malam. Awal malam tu dah dikira qiyamul lail. Cuma pahalanya tu tidak sebanyak di hujung malam. Sebab makin hujung, makin dapat pahala banyak. Kan 1/3 akhir malam. Jadi lepas isyak terus sembahyang. Sembahyang 10 ke 20, dapat ada 20 pahala qiyamul lail. Bangun sekarang lewat sikit, 5:30 bangun, sempatlah 2-3 rakaat. Tak apalah, dah cover dah qiyamul lail. Hak bangun tu dia panggil tahajud. Tahajud dengan qiyamul lail tak sama. Qiyamul lail tu umum, asal malam je. Sembahyang waktu malam lepas isyak tu panggil qiyamul lail belaka. Sampai ke subuh besok dipanggil qiyamul lail. Tahajud sembahyang yang kita buat lepas tidur. Kena tidur dulu. Tidur dulu, bangun, baru dipanggil tahajud. Jadi kalau orang tu dia tak tidur daripada isyak sampai ke subuh, dia sembahyangnya qiyamul lail tapi tak ada tahajud. Kalau orang tu tidur dan dia bangun, lepas tu dia sembahyang, dia dapat 2 tahajud dan juga qiyamul lail. Satu sembahyang tu 2 benda dapat, tahajud dan qiyamul lail. Itu dia cara dia. Baik.
Ibadat paling afdal sekali ialah ibadat sunat, yang paling afdal sekali ialah sunat. Solat. Kemudian kata dia lagi, kata setengah ulama, puasa sunat lebih afdal kerana hadis Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya semua amal anak Adam itu untuknya, melainkan puasa maka ia untuk aku dan akulah yang membalasnya. Ada sebahagian ulama yang berpendapat ibadat sunat paling afdal ialah sembahyang, ialah puasa, berdasarkan kepada hadis ni. Hadis Nabi sebut tiap-tiap amal anak Adam itu untuk dia, melainkan puasa. Puasa itu untuk aku dan akulah balas. Mana pahala dia tu tidak ada kadar. Itu maksudnya, tidak ada kadar, tak ada siapa tahu kadar. Mungkin ibadat lain ada tahu kadar banyak ni, 100 ke 700 ke 7,000 ke ada disebut di dalam hadis. Tetapi untuk apa benda, untuk ibadat puasa ni Allah Ta'ala kata wa ana ajzi bihi, aku akan balas kepadanya tanpa ada had, tak tahu berapa. Jadi oleh kerana tak tahu berapa, maka pahala besarlah. Jadi kata ulama, puasa yang lebih besar. Puasa yang nombor satu, puasa sunat. Dalam ibadat sunat tu ranking nombor satu puasa. Di sini berlaku khilaf. Baik, ada dua pendapat. Jadi sembahyang sunat ni macam tu dia punya. Walau macam mana pun kedua-dua sembahyang dan puasa ada banyak kelebihannya. Janganlah lepaskan masa berlalu dengan tiada direbut peluang yang sangat baik ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kata janganlah kita lepaskan peluang nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dengan buat dua-dua, puasa pun kita buat, sembahyang sunat pun kita buat. Kena rajinlah dua ibadat ni, ibadat utama. Puasa kita buat paling kurang 3 hari sebulan. 3 hari sebulan kita buat. Sembahyang sunat, selain daripada rawatib, sembahyang duha dan witir jangan tinggal. Kalau nak lebih daripada itu, lagi bagus. Tapi hak ni, rawatib, duha, witir, itu jangan tinggal. Khususnya witir. Witir ni, orang Melayu kita ni, tak bulan Ramadan jarang sembahyang. Dia sembahyang bulan Ramadan je. Jadi bila tak ada Ramadan, tak sembahyang. Sebenarnya sembahyang sunat yang nombor satu, ranking nombor satu. Tolak sembahyang sunat yang sunat berjemaah, sembahyang hari raya, sembahyang minta hujan, sembahyang gerhana pun semua ini tak termasuk. Sembahyang sunat yang tak disunatkan berjemaah, sembahyang duha, sembahyang witir, sembahyang rawatib dan sebagainya ni, yang duduk nombor satu sekali rankingnya ialah sembahyang witir. Tapi ramai orang kita sembahyang duha tapi witir tak sembahyang. Ini rugi. Witir dalam mazhab Hanafi wajib. Tak sembahyang witir hukumnya berdosa dalam mazhab Hanafi. Mujurlah kita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi dosa banyak. Mazhab Hanafi witir termasuk dalam sembahyang wajib. Jadi dalam mazhab Hanafi sembahyang fardu 5, sembahyang wajib 1. Dia fardu dengan wajib tak sama dalam mazhab Hanafi. Mazhab kita Imam Syafi'i fardu dan wajib benda sama, melainkan dalam bab haji. Fardu, tu tak boleh nak bayar dam, wajib boleh bayar dam. Itu dalam bab haji ada beza, tapi lain sama. Dalam mazhab Hanafi tak sama, wajib lain, fardu lain. Witir itu wajib, sembahyang 5 waktu tu fardu, lagi tinggi daripada wajib. Tapi kedua-duanya kalau tak buat dikira sebagai dosa. Baik, jadi kita buat. Jadi tuan-tuan semua, kita tengok adalah sembahyang itu, yakni sembahyang sunat itu terbahagi kepada 2 bahagian. Terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama, sembahyang sunat yang tiada sunat dikerjakan dengan berjamaah. Sembahyang sunat yang tak sunat kita buat secara berjamaah. Tapi kalau nak buat berjamaah, boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi tak sunat. Maknanya kalau kita buat berjemaah, tak dapat pahala berjemaah tu. Sebab tak disunatkan berjemaah. Misalnya yang biasa orang Melayu buat, sembahyang hajat berjemaah. Sembahyang hajat berjemaah nak buat boleh, tak ada masalah.
Dan kita pun dah buat lama dah, tak ada masalah lah, buatlah. Kan, jangan kita mari bangkang pula apa semai ajak berjemaah ni. Dia memang tidak disuruh, tak disunatkan, tapi bukan dilarang. Tak disunatkan. Jadi semayang berjemaah, semayang hajat tu tak dapat pahala 27. Sebab apa? Sebab dia tidak disunatkan berjemaah. Tapi nak buat berjemaah boleh, tidak haram. Cuma pasal apa orang-orang tua kita di Malaysia ni, tanah Melayu je ada sembahyang hajat berjemaah ni. Tuan-tuan pergi negara lain tak ada. Pasal apa mereka buat macam tu? Wallahu alam. Kena tanya orang-orang lama lah. Apa hikmatnya buat sembahyang hajat ni berjemaah? Mungkin nak kumpul doa ramai-ramai ke? Kan? Karena kalau ramai berdoa ni mungkin doa orang ni tak mustajab, doa orang ni mustajab. Wallahu alam. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Tapi di Malaysia dan Nusantara kita ni ada sembahyang hajat berjemaah. Tapi negara lain payah kita jumpa. Mungkin ada, wallahu alam, tapi setakat yang saya tahu tidak ada. Tidak ada sembahyang hajat secara berjemaah. Tetapi tuan-tuan semua boleh ke tak boleh buat? Dari segi hukum tak ada masalah, bukan haram. Sama juga duha. Duha tak sunat berjemaah. Kalau kita buat sembahyang duha berjemaah, tak ada masalah. Tak dikira sebagai haram. Solat tasbih, sunat berjemaah ke tak tuan-tuan semua? Contoh, muslimat buat sembahyang tasbih biasa kan, pagi-pagi kuliah duha sembahyang tasbih. Ataupun kita buat qiyamul lail sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih sunat berjemaah atau tidak? Tak sunat berjemaah. Tapi kita duk buat, tak ada masalah. Dia cuma tak sunat. Dapat pahala 27 tak? Tak. Kenapa tak dapat? Sebab dia tak disuruh berjemaah, maka tak dapat 27 walaupun berjemaah. Tapi boleh tak berjemaah? Tak ada masalah, buatlah. Mungkin nak bagi semangat, nak bagi cergah, kalau buat seorang-seorang kat rumah, tak mau dia sembahyang tasbih tu. Kan? 15, qiyam, rukuk 10, iktidal 10, takut tak ada habis satu rakaat, campak terus kopiah. Tak larat aku kata dia. Tapi kalau buat berjemaah tu semangat tinggi sikit. Qiyamul lail malam. Qiyamul lail malam-malam Ramadan tuan-tuan semua. Sunat berjemaah ke tak? Tak sunat. Sembahyang tarawih memang sunat berjemaah. Sembahyang witir bulan Ramadan sunat berjemaah. Sembahyang hari raya sunat berjemaah. Sembahyang istisqa minta hujan sunat berjemaah. Sembahyang gerhana sunat berjemaah. Tapi qiyamul lail tak sunat berjemaah. Tapi salah ke buat? Tak salah. Cuma dia tidak dapat pahala 27 berjemaah. Bahkan qiyamul lail ni tuan-tuan semua berjemaah, bukan kata kita di Malaysia aja buat. Di Arab Saudi pun buat. Betul tak tuan-tuan semua? Masjidil Haram buat. Malam-malam bulan Ramadan 10 malam terakhir, dia buat bangun qiyamul lail dalam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram tu jadi imam. Jadi maknanya qiyamul lail itu tidak disunatkan berjemaah, tetapi tidak ada masalah kalau kita buat berjemaah, tidak berdosa. Jadi kalau ada orang kata, kenapa buat sembahyang hajat berjemaah sedangkan tidak disunatkan berjemaah? Jadi kita jawab, mungkin ada alasan. Kalau nak condemn, jangan condemn sembahyang hajat saja, condemn juga sembahyang qiyamul lail. Sebab qiyamul lail pun tak sunat berjemaah. Condemn juga sembahyang tasbih, sebab tasbih pun tak sunat berjemaah. Tetapi kadang-kadang yang condemn sembahyang hajat berjemaah tu, dia buat sembahyang tasbih berjemaah, dia pun tak perasan. Nak bagi faham tuan-tuan semua. Kadang-kadang orang tu dia condemn. Dia kata, apa sembahyang hajat berjemaah ni, kata dia. Sebenarnya sembahyang tasbih tu pun tak sunat berjemaah. Kena faham tuan-tuan semua. Bukan saya nak larang, nak bagi tahu hukum. Tak sunat tapi tidak dilarang. Contohnya ada satu sekolah, dia buat anak-anak murid dia sembahyang duha berjemaah, nak latih. Haram ke? Tak haram. Tapi adakah dengan sembahyang berjemaah duha tadi dia dapat pahala 27? Tidak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab tidak disuruh oleh syarak sembahyang berjemaah. Bila tidak disuruh, bila buat tak dapat 27. Tapi adakah syarak larang untuk berjemaah? Tak.
Mana dalil kata semayang berjamaah, semayang sunat yang tidak disunatkan berjamaah boleh berjamaah? Nabi SAW satu malam bangun. Dia bangun qiyamul lail. Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW, tidur di rumah Nabi SAW. Mungkin tuan-tuan biasa dengar hadis ni. Bila Nabi bangun qiyamul lail, Ibnu Abbas bangun dan semayang dengan Nabi. Semayang qiyamul lail. Qiyamul lail ni tak sunat semayang tahajud, tak sunat berjamaah seperti saya sebut tadi. Tetapi Rasulullah tak larang Ibnu Abbas. Bermakna ini boleh. Kalau benda ni tak boleh, bermakna Nabi akan larang. Jadi Ibnu Abbas bangun semayang bersama dengan Nabi. Tapi Ibnu Abbas duduk di sebelah kiri Nabi. Allahu Akbar, dia duduk sebelah kiri. Bila dia duduk sebelah kiri Nabi, Rasulullah SAW pegang telinga dia dan tarik telinga dia. Dia tarik, Nabi tarik, pusing, suruh duduk belah kanan. Sebab salah aturan. Makmum seorang duduk sebelah mana tuan-tuan semua? Duduk sebelah kanan imam. Jadi Rasulullah tarik telinga. Pegang telinga dan tarik. Pasal apa Nabi pegang telinga, tak pegang hidung, tak pegang kepala? Kata ulama, ada hikmah. Sebab budak-budak yang ditarik telinga ini, dia otaknya lebih cerdas. Sebab tu Nabi pegang telinga. Jadi anak-anak kita kalau nakal, kita tarik telinga sikit. Biar dia cergas sikit otak. Tarik sikit je tuan-tuan semua. Yang pusing sampai nak tercabut telinga tu. Tarik sikit. Itu sebab orang tua-tua dulu tarik telinga. Ada disebut dalam hadis. Dalam syarah hadis. Apa pasal Nabi tarik telinga? Hikmah. Nabi buat benda ni tuan-tuan semua ada hikmah berlaku. Jadi ini menunjukkan dalil bahawasanya semayang sunat qiyamul lail, semayang qiyamul lail ni tak sunat berjemaah, tapi nak berjemaah boleh, harus dibenarkan. Tetapi tidak dapat pahala lah. Kenapa dibenarkan? Nabi tak larang pun Ibn Abbas semayang melakukan. Jadi sebab tu kita buat qiyamul lail tak ada masalah. Cuma tidaklah dapat pahala 27 itu. Baik, yang kedua, bahagian yang kedua, semayang sunat yang disunatkan berjamaah. Itu adalah semayang hari raya, semayang gerhana, dan nanti kita akan sebutkan di belakang nanti. Semayang tarawih. Baik. Termasuk dalam bahagian yang pertama, yakni semayang yang tidak disunatkan berjamaah, sembahyang sunat yang mengiringi semayang fardu yang 5, iaitu disebut sunat rawatib. Qabliyah ba'diyah itu nama dia rawatib. Kemudian sunat rawatib ini terbahagi kepada yang muakkad dan yang tiada muakkad. Muakkad ni maksudnya Nabi tak pernah tinggal. Kalau Nabi tertinggal ataupun tinggal, sengaja tinggal sekalipun, Nabi akan qada. Ini maksudnya sunat muakkad. Ulama sebut limuwazabatihin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Sentiasa Nabi buat sembahyang sunat muakkad ini. Nabi tak tinggal. Ada 10 rakaat dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dalam satu riwayat yang lain 12. 12 rakaat yang muakkad ni. Apa sembahyang sunat rawatib yang muakkad ni? Yang Nabi tak pernah tinggal. Jadi tuan-tuan jangan tinggal. Usahakan jangan tinggal ni. Ini besar betul tuan-tuan semua. Yang pertamanya 2 rakaat dahulu daripada subuh. Tidak ada ba'diyah. 2 rakaat dahulu daripada zuhur disebut qabliyah zuhur. 2 rakaat kemudian daripada zuhur disebut ba'diyah zuhur. 2 rakaat kemudian daripada maghrib disebut ba'diyah maghrib. 2 rakaat kemudian daripada isya disebut ba'diyah isya. Ini 10 rakaat semua. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. 10 ni bagi usaha betul-betul jangan tinggal. Dalam hadis yang lain 12. Sebab tu ada ulama mazhab Syafi'i yang kata 12 rakaat, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Sini sebut 2. Jadi dalam riwayat yang lain disebut 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi Nabi SAW sebut man shalla fi kulli yaumin isnatai asyarata raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa sembahyang 12 rakaat pada tiap-tiap hari,
maka Allah Ta'ala bina baginya satu rumah dalam syurga. Satu istana dalam syurga. Jadi, disebut dalam riwayat itu 12 itu ialah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Jadi sebelum zuhur tu jadi 4. Jadi tambah lagi 2 rakaat jadi 12. Jadi kalau boleh kita buat 12. Paling-paling busuk pun 10. Jangan 3. Boleh. Jadi yang paling payah sekali pada pengalaman saya lah, 4 rakaat sebelum zuhur tu. Waktu payah sungguh. Dah lah 4 rakaat. Tengah-tengah hari pula. Baru lepas makan nasi, elok lah tu semua. Memang gitu. Lepas tu nak sembahyang zuhur pula. Lagi pula 4 rakaat. Jadi mengantuk. Hak lain agak senang. Sebelum subuh 2 rakaat pun senang. Kalau bangun awal, insyaAllah boleh lah. Kan? Ba'diyah maghrib, biasa orang buat. Habis sembahyang maghrib berjemaah, orang buat 2 rakaat. Isyak pun ba'diyah 2 rakaat, orang buat. Qabliyah zuhur yang 4 itu agak sukar sikit lah. Ba'diyah zuhur pun senang. Biasanya Qabliyah zuhur 4 tadi sukar. Jadi 10 ini, tuan-tuan semua jangan tinggal. Nabi kalau tertinggal pun Nabi qadha. Contoh, dalam satu perang, Nabi SAW balik, kemudian Nabi tidur di satu lembah, Nabi suruh Bilal jaga masuk waktu subuh. Bilal pun tertidur juga. Sedar-sedar matahari dah naik tinggi dah, panas dah. Baru sedar semua orang Islam, tentera Islam, tak ada seorang pun sedar. Penat berperang. Maka kata Rasulullah, mari kita keluar daripada tempat ini ada syaitan. Sebab tu kita sampai tak terbangun. Maka keluar di tempat lain, orang Islam pun ambil wudu apa semua. Selesai ambil wudu, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, sunat azan. Semayang qadha pun sunat azan. Lepas azan, Nabi semayang qabliyah subuh. Semayang juga qabliyah subuh qadha. Lepas pada tu, bila pula qamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu baru semayang fardu subuh. Macam tu. Semayang fardu subuh tu bila? Matahari dah tinggi. Maknanya qadha ni tak ada waktu khusus. Bila-bila masa boleh buat. Ada orang dia nak tunggu qadha subuh besok. Mana macam tu? Subuh besok, waktu untuk subuh besok. Waktu semayang tu dah lepas tadi. Qadha tu dah lepas dah. Maknanya bila-bila masa lah. Subuh besok untuk waktu subuh besok. Tak payah tunggu sampai subuh besok. Baik, selesai 10 rakaat. Beberapa rakaat sunat witir, yakni selepas sembahyang isyak pun termasuk dalam sunat muakkad juga. Yang tiada muakkad, yang tak muakkadnya ialah 2 rakaat dahulu daripada zuhur, tambah 2 rakaat lagi, atas 2 yang ada jadi 4. Jadi 4 sebelum zuhur. 2 rakaat kemudian daripada zuhur, tambah lagi 2 rakaat selepas zuhur. Tadi dah 2 hak muakkad, lagi 2 lagi. Jadi tambah 2 lagi, jadi 4. Banyak zuhur 4 sebelum, 4 selepas. 8, sembahyang zuhur 4, 12 semua. Situ saja 12. Kan? Tapi tu penat sekali zuhur ni. Penat lepas makan nasi tuan-tuan semua. Makan gulai tempoyak pula lagi. Lena terus. Okey, baik. 4 rakaat dahulu daripada asar. Yang ni sebelum asar. Qabliyah asar. Itu tidak muakkad. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tinggal. Qabliyah asar. 4 rakaat asalnya. 2 tak ada. Tapi kalau kita buat 2, okeylah. Sah. Tapi tidak ada riwayat 2. Yang adanya 4. Tapi kalau saya semayang 2 saja sebelum asar, ya, sah, tak ada masalah. Cuma yang sunat sebelum asarnya adalah 4. Tapi kita biasa buat 2. Pasal kadang-kadang setengah, bila cepat nak qomat. Kan, tengok habis orang semayang 2, Allahu Akbar. Dia qomat tu. Tak ada kawan tu nak buat 4. Dia sebenarnya qabliyah asar ni 4. Qabliyah asar ni 4. Yang ke seterusnya 2 rakaat dahulu daripada maghrib disebut qabliyah khafifah yang ringan. Jadi 2 rakaat sebelum maghrib ada dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat baru pendapat lama ada. Tapi pendapat baru tidak ada. Imam Syafi'i masa dia duduk di Baghdad dia kata ada qabliyah maghrib. Bila dia pindah ke Mesir, pendapat baru dia kata tak ada. Tetapi Imam Nawawi kata kalau mengikut hadis sahih, Imam Bukhari sebut, ada qabliyah maghrib.
Lalu Imam Nawawi memilih pendapat Imam Syafi'i yang lama. Patut yang lama kena tinggal. Tapi Imam Nawawi kata yang lama lebih kuat. Berdasarkan kerana ada hadis. Jadi yang kita duk pakai sekarang ni pendapat Imam Syafi'i yang lama. Ada qabliyah maghrib. Kalau mazhab Imam Syafi'i yang baru ketika Imam Syafi'i dah pindah ke Mesir, maghrib ni pendek je waktu. 5 rakaat habis. Masuk maghrib, semayang fardu maghrib. Ambil wuduk sikit, semayang fardu maghrib terus. Habis fardu maghrib, semayang ba'diyah maghrib, tamatlah waktu maghrib. Habis. Suatu maghrib ni jangan lewat-lewat semayang. Jangan lewat sangat. Sebab kalau ikut pendapat qaul qadim, apa pendapat jadid, pendapat baru Imam Syafi'i, dia pendek. Tapi yang kita amal di Malaysia ni, pendapat yang difatwakan oleh Imam Nawawi. Dia waktu maghrib tu panjang. Sama macam sekarang lah. Maknanya, lepas masuk maghrib tu kita tunggu dulu, semayang qabliyah. Kalau bulan Ramadan, lagilah lambat semayang maghribnya. Makan, lepas makan. Kat nak masuk isyak, baru semayang maghrib. Itu betul-betul ikut pendapat Imam Syafi'i, kaul ataupun pendapat yang lama. Kalau pendapat baru, suatu orang-orang di Mesir, kerana Imam Syafi'i berpindah ke Mesir. Pendapat itu dikeluarkan di Mesir. Jadi, orang mazhab Syafi'i di Mesir, kebanyakan mereka tak semayang qabliyah. Masuk azan, terus semayang isyak. Semayang isyak pula, semayang maghrib. Ada beberapa masjid di sekitar ni dulu buat. Saya kuliah lah, tapi akhir-akhir ni dah dia buat macam biasalah, ada qabliyah maghrib. Jadi saya tak adalah tegur apa, itu mungkin mazhab dia orang, pandangan. Tapi ada beberapa masjid di sekitar yang saya kuliah ni, sekitar Hulu Kelang ni, ada yang azan, lepas azan tu qamat. Ada yang buat macam tu. Itu pendapat Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Jadi berapa jumlah semua ni? Jadi yang tak muakkadnya 2, 4, campur 4 sebelum asar, 8, campur 2 sebelum maghrib, 10, campur 2 sebelum isyak, 12 semua. Jadi 12 campur ke 10, 22. Baik, yang ada viral yang kata semayang sunat lepas isyak tu 4 rakaat tu macam mana? Sini tak ada ni. Lepas isyak ni 2 rakaat saja. Yang muakkad lepas isyak 2 rakaat, sebelum isyak 2 rakaat. Jadi tak ada. Ditambah yang tidak muakkad lepas isyak 2 rakaat lagi, tidak ada. Jadi yang ada tu tuan-tuan semua yang disebut semayang selepas isyak, siapa semayang lepas isyak 4 rakaat, tu sambung dan sebagainya, ulama jawab itu bukan semayang ba'diyah isyak, itu semayang qiyamul lail, semayang malam. Sebab lepas isyak tu dah dikira semayang malam. Macam yang saya sebut tadi. Yang saya sebut tadi. Dia tidak bukan ba'diyah isyak. Ba'diyah isyak ni ada 2 saja. Tak ada yang tidak muakkad, tak ada. Okey, itu kena jelas. Habis selesai di situ. Sunat rawatib pada mereka yang hadir semayang Jumaat sama macam rawatib semayang Zuhur. Rawatib semayang Jumaat sama macam Zuhur. Zuhur ada 4 sebelum, 4 selepas. Jumaat pun sama. Yang muakkadnya 2 sebelum, yang muakkadnya 2 sebelum dan 2 selepas. Qabliyah dan ba'diyah. Zuhur pun sama. Jumaat pun sama. Ini mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Jadi memang tidak dinafikan dalam masalah ini ada khilaf. Mazhab Imam Syafi'i ada qabliyah Jumaat. Walaupun tidak ada riwayat Nabi semayang, sahabat tak riwayatkan Nabi semayang qabliyah Jumaat, tetapi ada hadis secara umum, ma baina kulli adzanaini salatun. Itu tiap-tiap di antara azan dan qamat ada semayang. Nabi sebut macam tu. Maknanya mesti antara apa saja semayang. Semayang Jumaat ke, semayang maghrib ke, semayang isyak ke, semayang subuh ke, mesti ada qabliyah. Jadi umum hadis tu ada. Dan berkemungkinan kata ulama mazhab Syafi'i, Nabi semayang di rumah. Pasal rumah Nabi dengan masjid sebelah-sebelah. Nabi tuan-tuan semua dia duduk dalam rumah. Bila Nabi keluar, tuan-tuan semua dia turun naik mimbar. Macam tu. Sebab tu imam tu macam tu sunat. Dia duduk dalam bilik.
Bila dia keluar tu naik mimbar. Dia tak sunat duduk dengan kita sini. Tuan-tuan jangan pula membebe tu imam ni menyombong tu duduk dalam bilik seorang-seorang buat apa. Memang begitu sunat dia. Yang kedua hikmahnya kalau tu imam duduk sini kat kita kan. Duduk dengan kita pula. Setengah jam dah duduk kat sini. Sembang pula dengan kita. Sembang. Dah lama bersembang. Macam-macam keluar ceritanya. Cerita ikan siakap, sotong goreng, semua keluar tu semua. Bila dah keluar, gelak. Lepas tu naik pula nak khutbah tuan-tuan semua. Khutbah ni kan, Nabi khutbah berapi-api. Makna muka tu kemerah-merahan. Makna semangat khutbah. Hak tu gelak dengan kita tadi dia. Action betul tadi gelak-gelak dengan aku je. Itu antara hikmah dia. So, nampak rasa haibah. Pakaian pun kena haibah. Nabi khutbah, Nabi pakai selendang tutup muka. Selendang tutup muka tu. Nabi ketika berkhutbah. Bagi nampak haibah. Supaya orang boleh dengar perkataan. Kan? Sebab tu khutbah tak ada buat lawak macam kuliah. Kalau khutbah buat lawak juga. Buat cerita Pak Pandi kepada khutbah. Orang tak panggil khutbah pula. Itu kuliah. Kan? Ada tuan-tuan pernah dengar khutbah. Khatib buat lawak kata tu. Tak jadi khutbah. Dia dah jadi syarahan. Ceramah dan sebagainya. Itu asal. Jadi Nabi dia keluar daripada rumah. Dia turun naik mimbar khutbah. Jadi kata ulama, mungkin Nabi SAW sembahyangnya di rumah. Itu. Mazhab Maliki oleh kerana tidak ada riwayat, maka mazhab Maliki tidak ada qabliyah Jumaat. Jadi apabila kita faham macam tu, kita jelaslah. Kalau ada orang tak sembahyang, mungkin dia mazhab Maliki. Kita mazhab Syafi'i, kita nak sembahyang, silakan. Orang sebelah tak nak sembahyang, mungkin dia mazhab Maliki, tak apa, tak ada masalah. Dia berkemungkinan dua aja, sama ada dia mazhab Maliki ataupun dia mazhab Malasi. Dua. Mazhab Malasi pun ada juga kan, malas. Pun tak apa, tak ada masalah, benda sunat je. Tak ada bergaduh-gaduh kan. Yang tak semayang pun jangan marah yang semayang ni. Kenapa semayang ni? Nabi tak ada buat pun. Apa masalahnya? Kan ada fiqh. Fiqh dah ada. Fiqh Imam Syafi'i, fiqh Imam Maliki. Dua-duanya ulama hebat belaka. Yang kita ikut tu orang yang hebat, bukannya kita buat sendiri. Jadi tak usah ada bergaduh benda-benda macam tu. Kita kadang-kadang suka sangat bergaduh benda-benda kecil-kecil kan. Jadi tuan-tuan semua lagu tu asalnya. Baik, yang seterusnya, insya-Allah dah lagilah. Baik, segala sunat rawatib yang ada qabliyah dan ba'diyah wajib ditentukan qabliyah atau ba'diyahnya, seperti usalli sunnata zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku semaya sunat zuhur 2 rakaat qabliyah kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Dan usalli sunnata zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat ba'diyah kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau sembahyang yang ada qabliyah ba'diyah, kena hadir dalam hatinya ba'diyah dan qabliyah. Sunat rawatib yang tiada ba'diyah tidak wajib ditentukan qabliyah atau ba'diyah, seperti usolli sunnata subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Jadi subuh dia tak ada ba'diyah, tak perlu, tak wajib kita sebut ba'diyah, qabliyah, tak. Qabliyah tak perlu sebut qabliyah. Kalau nak sebut pun tak ada masalah, nak hadirkan dalam hati tu. Cuma tidak wajib. Tetapi kalau sembahyang yang ada qabliyah dan ba'diyah, zuhur, maghrib dan isyak, tu kena hadirkan dalam hati. Saja aku sembahyang sunat maghrib, qabliyah. Saja aku sembahyang sunat maghrib, ba'diyah. Itu kena hadir. Asar, saja aku sembahyang sunat asar. Cukup setakat tu saja. Jadi kalau tak hadirkan ba'diyah qabliyah, bagi sembahyang zuhur, bagi sembahyang maghrib, bagi sembahyang isyak, tak sah sembahyang tu, dan dia jadi sembahyang sunat mutlak saja. Tak jadi rawatib. Dia jadi sembahyang sunat mutlak. Tahu sunat mutlak macam kita sembahyang malam-malam banyak-banyak tu lah. Tak dapat pahala sunat rawatib. Okey? Baik. Dengan ini kiaskanlah sembahyang sunat dahulu daripada asar. Sebelum asar pun samalah, tak perlu sebut qabliyah asar lah, tak wajib. Cara mengerjakan sembahyang sunat rawatib ini yang eloknya ialah 2 rakaat, 1 takbir dan 1 salam. Rakaat yang pertama baca Fatihah dan qul ya ayyuhal kafirun
dan rakaat kedua baca Fatihah dan qul huwallahu ahad. Kata ulama, mana-mana semayang yang tidak ada warid Nabi baca apa dalam tu, maka sunat baca dua ni, qul ya dan qul huwallah. Melainkan ada warid datang daripada Nabi, Nabi baca surah tertentu. Kalau Nabi baca surah tertentu, baca. Macam witir. Witir Nabi baca sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua qul ya. Rakaat ketiga 3 qul. Baca macam tu. Sembahyang hari raya Nabi baca apa benda? Antara Nabi bacanya selain daripada surah Qaf yang panjang tu, Nabi baca yang pendeknya ialah sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama. Rakaat kedua hal ataka hadithul ghashiyah. Jadi sunat pada sembahyang raya baca dua tu. Sembahyang Jumaat pun sama, datang warid Nabi baca yang tu. Jadi sunat kita baca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah jika tidak mengganggu makmum. Tapi kalau macam sekarang contoh makmum untuk bawa kemah panas-panas tu, eloklah kita baca pendek sikit. Macam tu. Tapi kalau sembahyang sunat yang tidak ada warid, tidak ada datang daripada Nabi, Nabi baca apa? Maka baca dua ni lah, qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah. Sebab dua surah ini besar fadilatnya. Jadi baca qul ya dan qul huwallah. Boleh juga dicantumkan sekali sunat yang muakkad dengan yang tiada muakkad, 4 rakaat dengan 1 takbir dan 1 salam. Dan dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Boleh, tak ada masalah. Nak sembahyang 4 rakaat 1 salam pun boleh. Qabliyah zuhur 4 rakaat sekali jalan. Gabung 2 terus. Yang muakkad dengan tak muakkad boleh. Kalau kita sembahyang 2 saja, dia automatik jadi muakkad. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak payah tanya, Ustaz, kalau saya sembahyang 2 je, sembahyang saya ni jadi muakkad ke tak muakkad? Dia automatik, rahmat Allah Ta'ala, automatik jadi yang muakkad. Tapi kalau kita sembahyang 4, ada yang muakkad dan tak muakkad. Kalau qabliyah zuhur tadi. Kalau 2 saja, automatik jadi muakkad. 2 tadi, boleh, yang afdalnya kita sembahyang asing-asing. 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Sebab, bila banyak perbuatan, banyak pahala. Banyak perbuatan, banyak pahala. Jadi bila buat 2 ni, banyaklah buatnya. Salam lagi, tasyahud lagi. Tetapi boleh nak gabung 2 tadi jadi 4 rakaat dengan 1 salam pun tidak ada masalah. Tidak kata tak sah, tak boleh. Allahu Akbar, saja aku sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bahkan tuan-tuan semua, nanti kita akan jumpa di belakang ni, kita boleh gabung 4-4-8 1 rakaat. Allah, saja aku sembahyang qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur 8 rakaat kerana Allah Ta'ala. Macam mana tu? Dia nanti kita akan jumpa nanti. Semua bagi tahu awal-awal. Misalnya macam ni tuan-tuan semua. Misalnya, sembahyang qabliyah kita tak sempat nak sembahyang tadi. Bila qabliyah tadi tak sempat nak sembahyang, kita pun tuan-tuan semua, sembahyanglah qabliyah ni tadi. Azan dulu ya. InsyaAllah. Kita sambung sikit lepas ni. Lepas tu ada soalan masuk. Saya habis sikit tadi ya. Jadi tuan-tuan semua katalah qabliyah zuhur tak sempat. Kita pun sembahyang zuhur. Bila dah sembahyang zuhur, habis sembahyang zuhur tadi, qabliyah tu tadi boleh sembahyang lagi. Sebab waktunya belum habis. Kalau habis sekalipun boleh qadha. Tapi ini tak dipanggil qadha kerana waktu dia masih ada. Sebab waktu qabliyah ni dia masuk bila masuk waktu. Sekarang dah masuk waktu qabliyah isyak. Tapi tuan-tuan semua katalah lepas ni tak sembahyang qabliyah isyak, terus sembahyang isyak. Lepas isyak tuan-tuan boleh sembahyang qabliyah isyak. Bukan tak boleh. Ada orang kata tak boleh dah ada sembahyang isyak. Tak boleh ya, pasal masih dalam waktu lagi. Dia nama je qabliyah tapi tak semestinya kita kena sembahyang sebelum. Macam sujud sahwi juga, nama je sahwi, lupa. Tapi tak semestinya kita sujud sahwi itu kerana lupa. Tapi kadang-kadang kita sujud tu kerana tak lupa pun kita belajar dah sebelum ni. Kadang-kadang kita memang sengaja tak nak baca kunut. Sunat juga sujud sahwi. Itu kena faham. Nama dia qabliyah tapi tak semesti kita buat di sebelum. Kita boleh buat selepas. Jadi selepas isyak dengan sebelum isyak dengan selepas isyak digabungkan dalam satu takbir.
Allahu Akbar, saja aku semayang sunat qabli Isya dan ba'di Isya. 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau Zuhur, Allahu Akbar, saja aku semayang qabli Isya dan ba'di Isya, 8 rakaat. Semua sekali. Muakkad dengan tak muakkad gabung sekali kerana Allah Ta'ala. Boleh, tak ada masalah. Nanti kita akan jumpa nanti tahun depan. Dia sebut. Boleh juga keempat-empat rakaat qabliyah itu dicantumkan dengan keempat-empat ba'diyah. Jadi 8 rakaat dilakukan selepas mengerjakan sembahyang fardu dengan 1 takbir. InsyaAllah nanti tahun depan lah kita baca bagi detail sikit. Itu sebagai muqaddimah dia. Baik. Wallahu alam. Jadi saya ambil masa sikit tuan-tuan semua, ada soalan sahabat kita tanya ni. Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ambil wuduk bila sampai di kaki, teringat sampai anggota kaki lah, teringat terlupa dibasuh rambut. Adakah boleh undur basuh rambut, kemudian telinga dan seterusnya kaki? Ya, memang macam itulah. Kita dah sampai nak basuh kaki, rupa-rupanya terlupa sapu kepala tadi. Terlupa, bukan basuh rambut, sapu kepala. Soalan ni tak tepat lah tanyanya. Dia punya tepatnya bukan basuh rambut, sapu kepala. Sapu kepala. Sama ada rambut ke tak ada rambut ke tak kisah. Jadi kalau kata sapu rambut, basuh rambut, naya orang botak. Dia tak ada rambut. Jadi ayatnya ialah wamsahu biru'usikum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sapu kepala kamu. Jadi kepala tu dah ada rambut, kira sapu rambut tu kira kepala lah, kerana bahagian yang bersambung dengan kepala. Jadi terlupa sapu kepala. Dah sampai kaki dah. Macam mana nak buat? Sapu je kepala. Bila sapu kepala, apa jadi? Hak lepas sapu kepala itu tak sah. Kena ulang balik. Jadi basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Kemudian lepas sapu kepala pun ada anggota sunat, sapu telinga kan? Sapu telinga tu tak sah. Sebab apa? Sebab sapu kepala tadi tak buat. Jadi dia tak sah, kena sapu semula. Basuh kaki dah basuh dah tadi, tak sah. Sebab apa? Sebab dia punya susunan tu tak betul. Jadi ada satu cacat, yang lepas tu semuanya tak sah. Itu dia punya kaedah dia. Kalau basuh muka tak sah. Kita dah basuh muka, basuh. Lepas tu tengok kat cermin lah, ada selotip dekat sini. Maka tuan-tuan buka satu selotip tadi, ambil air sikit, sapu sini je. Bukan sapu semua, sapu yang tak kena selotip ni. Tak kena air ni. Okey, dah selesai anggota muka. Lepas muka apa benda? Tangan kan? Tangan tadi tak sah sebab muka tadi tak sempurna. Maka kena basuh tangan. Kemudian lepas pada itu semua tak sah. Sapu kepala balik dan basuh kaki. Gitulah kiaslah. Jadi apa saja yang selepas basuhan yang cacat, maka dia tidak dikira. Kenapa macam tu? Kerana ada rukun tertib. Rukun wuduk kan yang keenam kan tertib. Apa makna tertib? Mesti ikut susunan. Maknanya kena sah yang tu, baru berpindah kepada yang tu. Dah sah yang ni, berpindah kepada anggota seterusnya. Bila anggota ni tak sah, yang kita pindah yang selepas itu pun tidak sah. Begitulah berentek-rentek seterusnya, tidak sah. Okey, jelas ya, insyaAllah. Saya makmum muafiq, adakah perlu saya habiskan Fatihah walaupun imam sudah rukuk? Jadi makmum muafiq ni, tuan-tuan semua, muafiq maksudnya orang yang sempat tempuh membaca Fatihah sebelum imam rukuk. Allahu Akbar, dia masuk sembahyang. Daripada dia masuk sembahyang Allahu Akbar sampai imam rukuk tu, dia sempat tempoh masa membaca Al-Fatihah. Dia sempat baca ke, dia tak sempat baca, itu bab lain. Tempoh masa. Maknanya kalau orang lain masuk macam dia tu, dah habis Fatihah. Tapi oleh kerana mungkin dia was-was, atau oleh kerana mungkin dia ni tak tahulah, ada penyakit ke apa, Bismillahirrahmanirrahim. Tu was-was lah panggil.
Jadi makna dia tak habis. Faham tak? Dia tak habis. Itu maksud ta'rif muwafiq. Jadi sekarang ni sepatutnya dia dah boleh habiskan. Tapi dia tak boleh habiskan kerana ada masalah. Tapi kalau dia masuk Allahu Akbar dan dia bacaan dia macam orang ramai-ramai, tak ada masalah, macam orang biasa. Dan tak sempat habis, imam rukuk, itu masbuk. Maknanya dia tak sempat tempoh masa untuk membaca Fatihah. Maknanya kalau orang lain pun masuk macam dia pun, sama, tak sempat habis Fatihah juga. Itu dia panggil orang masbuk. Jadi dia tak kira diri kita, dia kira kadar tempoh masa. Itu kena ingat tuan-tuan, bukan kira diri kita habis tak habis, kira kadar tempoh masa. Kalau orang lain semayang boleh tak habis baca Fatihah di situ? Baik, katalah sekarang ni soalan dia tanya dia muafiq tapi dia tak habis baca Fatihah. Bermakna dia masalah lah tu. Sepatutnya kalau muafiq dia boleh habis. Bermakna dia ada masalah, dia tak boleh nak habis. Tapi kalau orang lain masuk dengan kadar dia tu, dah boleh habis Fatihah. Itulah soalan tu macam tu. Kalau dia bacaan sama-sama macam orang lain, itu tak panggil muafiq, itu panggil masbuk. Boleh je lah tuan-tuan semua, perbezaan antara masbuk dengan muafiq. Kadar masa tadi. Jadi ulama kata lebih kurang 21 saat. Jadi kita tak adalah nak tengok jam, cuma sebelum semayang tu kita cubalah try baca Fatihah kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, Fatihah aku ni macam orang ramai-ramai 21-22 saat. Jadi kita pun Allahu Akbar. Tak habis baca Fatihah masbuk. Habis baca Fatihah muafiq. Itu boleh buat penanda lah Fatihah kita. Tapi bila kita cek Fatihah kita, Allah teruknya Fatihah aku 40 saat. Maka Fatihah kita tak boleh nak buat penanda. Sebab Fatihah kita tak sama macam orang ramai-ramai. Kena faham dulu itu masbuk dan muafiq. Lepas pada tu tuan-tuan semua, sekarang ni kita muafiq tadi. Adakah kita wajib habiskan Fatihah? Ya, orang muafiq kena habiskan Fatihah. Muafiq wajib habis Fatihah. Dan dibenarkan dia lambat daripada imam 3 rukun yang panjang. Maksud 3 rukun yang panjang itu sampai imam bangkit bangun berdiri. Barulah dia tu dah tak ada excuse. Setakat 3 rukun panjang, setakat tu imam bangun berdiri tu dia dibenarkan lagi. Boleh? Itu dia panggil makmum yang muafiq. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan semua, ni akhirlah insya-Allah. Selesai fardu maghrib, mana yang lebih afdal? Solat ba'diyah maghrib atau sunat ba'diyah? Solat qadha maghrib atau sunat ba'diyah? Lepas tu ada kuliah, tak sempat sunat ba'diyah. Qadha ni tuan-tuan semua dia ada dua. Satu qadha yang wajib kita buat segera. Satu qadha yang kita tak wajib buat segera. Yang wajib buat segera, kita tinggal semayang tanpa ada uzur. Contoh zaman muda dulu kita malas semayang, itu berdosa. Wajib kita qadha segera. Jadi kita tak boleh nak banding ba'diyah dengan qadha. Ba'diyah tu sunat, ini wajib buat segera. Jadi kalau ada qadha, mestilah lebih afdal qadha. Sebab qadha itu wajib. Ba'diyah itu sunat. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.